Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan cikgu bahagian yang kedua, topik yang sama iaitu bumi. Baik, kalau sebelum ini kita dah belajar sistem fizikal bumi, struktur bumi, benua, lautan, laut utama dan selat. Pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan topik kesan pergerakan bumi. Dalam topik ini kita akan cuba untuk membincangkan apakah kesan-kesan yang terjadi akibat pergerakan gerak bumi. Baik, gerak bumi terbahagi kepada dua, iaitu plat yang berada di daratan dan yang kedua plat yang berada di lautan. Baik, lapisan plat berada di atas lapisan mantel. Lapisan plat bumi berada di atas lapisan mantel, di mana mantel ini separa cecair sentiasa berolak. Perolakan ini menyebabkan plat-plat bumi sentiasa bergerak. Baik, pergerakan bumi ada dua. Yang pertama, pertembungan dan pencapahan. Dan proses pergerakan ini, sama ada pertembungan atau pencapahan, akan menghasilkan pelbagai kesan. Pertama sekali berkaitan dengan teori hanyutan benua. Asalnya kita ada satu benua sahaja sebelum terbentuk benua yang ada sekarang. Namun ini yang cikgu katakan tadi, apabila plat tersebut sentiasa bergerak, menyebabkan plat benua yang terdahulu berpecah dan menjadi plat benua yang ada sekarang. Baik, apakah kesan-kesan pergerakan bumi? Gunung lipat. Bagaimana gunung lipat terbentuk? Pergerakan dan pertembungan plat bumi menyebabkan berlakunya pembentukan gunung lipat. Pergerakan dan pertembungan itu berlaku apabila terdapatnya daya mampatan pada kerak bumi. Tolakan serta himpitan kedua-dua arah plat tersebut dari arah yang bertentangan menyebabkan kerak bumi termampat, seterusnya membentuk gunung lipat. Seterusnya, gunung bongkar. Kesan pergerakan bumi seterusnya, pembentukan gunung bongkar. Bagaimana gunung bongkar terbentuk? Gunung bongkar terbentuk akibat pergerakan bumi yang disebut gelinciran atau geseran. Biasanya proses gelinciran berlaku di sempadan plat bumi, sama ada di daratan ataupun di lautan. Proses ini berlaku akibat pengaruh daya tegangan dan mampatan. Baik, lihat raja gunung bongkar yang cikgu sediakan ini. Kita melihat ada raja sebelum, selepas. Bila daya tegangan hadir, menyebabkan ada lurah yang gelincir masuk, dan itu dipanggil sebagai lurah gelinciran. Manakala yang naik ke atas, yang tertinggal terpisah ke atas, dipanggil gunung bongkar. Seterusnya, kesan pergerakan bumi ialah gempa bumi. Gempa bumi berlaku apabila wujudnya tekanan akibat pertembungan dan himpitan antara plat. Proses tersebut menghasilkan daya geseran, seterusnya mewujudkan gegaran. Kemudian
Sekiranya gegaran tersebut berlaku di dasar laut, ia akan mewujudkan tsunami ataupun ombak besar. Baiklah, seterusnya kita ada kesan lain, iaitu kejadian pembentukan gunung berapi. Okey, gunung berapi terbentuk apabila berlakunya pertembungan dua plat yang mewujudkan zon benam. Salah satu plat akan terjunam ke bawah, seterusnya bertemu dengan lapisan mantel. Proses tersebut akan membentuk magma dan lava. Plat yang terangkat akibat pertembungan membentuk gunung dan rekahan. Kemudian, cecair magma tersebut akan memenuhi rekahan pada plat bumi. Seterusnya, membentuk gunung berapi. Malaysia berada di luar lingkaran air Pasifik. Oleh kerana itu, Malaysia terhindar daripada gempa bumi dan gunung berapi. Negara jiran seperti Indonesia, Filipina mengalami gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Semoga membantu anak-anak di rumah. InsyaAllah kita akan datang lagi dengan topik yang baru, bab yang ke-6. Sehingga berjumpa lagi, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.